Halo tuan-puan semua, apa kabar? Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya juga dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang Temuduga Pembantu Pengurusan Murid N19. Mari bersama saya kita rungkaikan. Tuan-puan, temuduga merupakan satu proses yang terakhir dalam pengambilan untuk bekerja. Anda perlu pastikan buat yang terbaik semasa temuduga. Saya dapat satu mesej daripada buat je, dia kata, "Tuan, mohon buat video interview online pembantu pengurusan murid online yang sedang berlangsung sehingga 17 September ini." Tapi nampak gayanya sudah lepas, mungkin dah lepas. Semoga beliau telah buat yang terbaik ya. Dan satu lagi adalah daripada BB MSR, boleh bagi tips temuduga SPP untuk PPM, Pembantu Pengurusan Murid N19. Thank you sir. Baiklah tuan-puan, kali ini saya akan bagi 10 tips bagaimana anda buat persediaan untuk menghadapi temuduga Pembantu Pengurusan Murid N19. Yang pertama, berdoa. Panjatkan kesyukuran anda kepada pencipta kita, iaitu Yang Maha Esa, dan mohon keberkatan daripadanya. Dalam apa jua yang kita lakukan, kalau kita dah berusaha, jangan lupa untuk kita mohon keberkatan dan juga mohon bantuan daripada pencipta kita. Yang kedua, kaji jawatan Pembantu Pengurusan Murid N19. Skim Perkhidmatan Pembantu Pengurusan Murid ni, Jawatan Pembantu Pengurusan Murid Grade N19 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya dapat maklumat ini daripada portal Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP. Anda boleh baca dalam portal tersebut, banyak maklumat di situ. Jawatan ini adalah kumpulan pelaksana. Klasifikasinya, perkhidmatan pentadbiran dan sokongan. Jadual gaji. Gaji permulaan peringkat P1 adalah dalam ringgit Malaysia RM1,352. Gaji maksima sebulan, jika anda masih pegang N19 ni, grade 19, dia akan maksimanya, orang kata dia langgar dinding, dia tak ada pergerakan lagi, dalam RM4,003. Kenaikan tahunan adalah dalam RM100. Setiap tahun gaji anda akan naik RM100. Syarat-syarat lantikan anda bacalah dalam yang saya masukkan di sini. Tuan-puan, dalam kita mengkaji sesuatu jawatan, contohnya PPM ini, anda perlu ketahui tentang gajinya tadi, penempatannya di mana, supaya anda faham dan anda minat ataupun tidak jawatan ini. Kalau anda mohon, lepas tu bila anda bekerja, kalau anda tak minat, susah. Contohnya penempatan. Ketika anda dah mendapat pekerjaan ini kelak, anda akan ditempatkan di mana, di negeri mana, di bahagian mana, di sekolah mana, dan sebagainya. Itu anda perlu faham dan kaji sedalam-dalamnya supaya anda tidak menyesal dan supaya anda dapat memberi perkhidmatan yang terbaik semasa anda menjawat jawatan tersebut kelak. Yang ketiga, kenapa anda diperlukan untuk jawatan ini? Why do we need to employ you? Anda perlu ketahui tentang jawatan tersebut. Pembantu Pengurusan Murid. Pembantu tu apa maksud pembantu? Anda akan membantu siapa? Siapa yang akan anda bantu? Kenapa jawatan ini diwujudkan? Pengurusan. Pengurusan apa? Apa yang anda akan uruskan? Siapa yang akan diuruskan? Jadi anda kena faham skim ini, faham bidang tugasnya. Bukan hanya baca di portal, anda kena mendalaminya. Contohnya anda perlu pergi ke mana-mana sekolah, tanya dengan cikgu dekat situ, ataupun anda tanya dengan anak-anak anda yang sekolah, ataupun rakan-rakan anda yang menjadi pembantu pengurusan murid. Murid, apa maksud murid? Budak-budak sekolah. Anda kena faham di situ. Jadi pembantu pengurusan murid. Yang keempat, biasakan diri anda mengurus adik-adik yang bersekolah.
Kalau anda ada adik-adik kecil yang pergi ke sekolah rendah, prasekolah ataupun sekolah menengah, anda perlu uruskan dari rumah macam mana urusan mereka di rumah, bantu mereka, bimbing mereka, Jadi bila anda dah biasakan buat macam ni, buat urusan-urusan adik-adik anda sekolah, hantar sekolah, dan tanya dia sekolah dia macam mana, bentukkan disiplin anak-anak, adik-adik, bentukkan disiplin adik-adik di rumah. Jadilah seperti pembantu pengurusan murid N19 tapi di rumah anda. Tolonglah mak bapak jaga adik-adik ke. Kalau tak ada pun, cari adik-adik angkat, jiran sebelah ke, tanya. Kalau anda tak ada adik, cari di rumah sebelah, saudara mara. Jadilah seorang pembantu pengurusan murid supaya anda biasalah. Jadi bila anda pergi temu tugas, anda akan ceritakan, tuan, puan, saya sekarang ini sedang menjadi seorang pembantu pengurusan anak-anak, pembantu pengurusan adik-adik, menjadi pembantu pengurusan kanak-kanak di rumah, tak kira di mana. Jadi ceritakan apa yang telah anda buat, apa yang sedang anda buat. Itu menjadi pengalaman anda semasa anda pergi temu tugas. Yang kelima, terapkan budaya mendidik dan mengurus. Anda perlu baca buku-buku, contohnya seperti buku psikologi kanak-kanak. Buku-buku seperti ini boleh membantu anda supaya anda memahami kehendak murid-murid yang akan anda uruskan kelak. Anda akan bantu cikgu-cikgu untuk menguruskan budak-budak yang bermasalah, pelajar-pelajar, murid-murid yang bermasalah, murid-murid yang perlukan bimbingan anda. Tuan-puan, anda perlu mengetahui tentang teknik menangani masalah murid. Sekiranya di rumah tadi kan, anda ada adik. Adik tu dia malas buat kerja rumah, ajarlah dia buat kerja rumah. Adik tu suka keluar dari rumah, ajar, bimbing dia buat kerja-kerja sekolah, bimbing dia buat aktiviti sukan dekat rumah. Biasakan diri semasa anda temu tugas kelak, ceritakan kepada panel temu tugas tersebut. Saya ada seorang adik di rumah dan adik saya ni agak nakal, namun demikian saya berusaha untuk mendidik beliau. Saya membaca dalam buku psikologi ABC. Dalam buku tersebut saya mendapati bahawa minda kanak-kanak berkembang pesat, dalam umur 12 ke 18 tahun. Contoh, saya bagi contoh saja ni. Betul tak betul tu tuan-tuan carilah dalam buku psikologi kanak-kanak. Yang keenam, kaji isu-isu semasa berkaitan dengan murid-murid ataupun pelajar-pelajar di sekolah. Contoh, kes-kes dadah. Ini memang banyak berlaku. Yang keduanya, kes-kes bully. Yang ketiganya, kes-kes disiplin. Yang lain-lain, banyak. Jadi kaji isu-isu semasa yang keluar dalam newspaper, yang keluar dalam media sosial dan sebagainya, baca. Okey. Bila anda dapat isu-isu tu, masa temu tugas anda ceritakan, tuan, puan, saya terbaca dalam portal ini bahawa isu keluarkan, ambil statistik masalah disiplin pelajar, masalah kes bully, masalah gejala penyalahgunaan dadah semakin meningkat di kalangan pelajar. Contoh, jadi anda akan ada satu cadangan untuk buat penambahbaikan ataupun membantu guru-guru untuk mendisiplinkan pelajar dengan buat aktiviti sukan begini begitu, dan alihkan perhatian mereka. Dan bagilah cadangan masa anda temu tugas tersebut. Bagi tahu anda sangat minat dengan jawatan ini dan anda akan buat sesuatu untuk sekolah. Yang ketujuh, tingkatkan jati diri anda. Tingkatkan jati diri anda dari segi disiplin anda, tanggungjawab anda. Anda seorang yang bertanggungjawab terhadap tugasan anda kelak. Tunjukkan, disiplin anda tu masa anda masuk bilik temu tugas tu dah tunjukkan jadi seorang pembantu pengurusan murid. Bukannya masuk just bersahaja begitu sahaja. Anda kena masuk tunjukkan cara pegang fail tu macam seorang cikgu. Senyum, sopan tapi serius. Barulah nanti murid-murid tu bila tengok tuan-puan jadi seorang pembantu pengurusan murid, mereka pun
takut dan mereka akan patuh kepada setiap arahan yang anda berikan. Bertanggungjawab ini juga sangat penting. Tunjukkan sifat bertanggungjawab anda, ya. Jati diri anda ni, tanggungjawab anda terhadap murid-murid dan tugas-tugas anda kelak. Maksudnya di sini anda kena bagi tahu yang anda ni betul-betul bersungguh-sungguh nak pegang jawatan ini. Ya, anda telah buat ini, buat itu untuk buat persediaan untuk temu tugas dan persediaan untuk pegang jawatan tersebut. Yang ke-8, keterampilan. Dalam keterampilan ni, anda perlu tambah baik nilai-nilai anda dari segi komunikasi anda, cara anda bercakap, ya. Kesopanan, kesantunan anda, ya, sifat yang mesra, ya, kekemasan diri anda, banyak lagi dari segi pemakaian anda, image yang anda tonjolkan ataupun yang anda tunjukkan pada hari temu tugas itu, itulah image yang akan anda bawa semasa anda bekerja kelak. Tuan-puan, image adalah sangat penting bagi diri anda sebagai seorang penjawat awam. Bila anda nak bekerja sebagai pembantu pengurusan murid, murid-murid ni, mereka ni tak terdedah dengan pelbagai perkara, ya. They are very innocent, ya. Jadi mereka akan nampak anda, kalau anda tunjukkan image yang tak sesuai, ya, tidak kemas, tidak berkomunikasi pun tak berkesan, cara anda berkomunikasi dengan kanak-kanak ataupun budak-budak ni tidak sama dengan anda berkomunikasi dengan orang dewasa, ya. Jadi image tu sangat penting. Keterampilan anda tu, anda perlu tunjukkan sifat yang terbaik, sifat-sifat murni, ya, kepada murid-murid yang anda akan bantu uruskan kelak. Yang ke-9, kepimpinan. Anda perlu tunjukkan sifat kepimpinan anda, iaitu bersifat terbuka, be open-minded. Anda perlu sentiasa menjadi pemudah cara, ya, menunjukkan sifat yang tenang semasa temu tugas. Bila anda dilontarkan soalan, anda tenang, dan cara anda menjawab tu anda tenang, lepas tu menjawab. Dan anda perlulah memiliki idea, idea yang bernas, dan anda berwawasan. Tunjukkan sifat-sifat anda ni seorang yang berwawasan. Barulah mudah untuk anda diambil untuk bekerja, untuk melaksanakan sesuatu tugas ataupun memegang satu jawatan. Yang ke-10 dan yang terakhir untuk sesi perkongsian kali ini adalah latihan. Buatlah latihan anda untuk temu tugas tersebut, dan latihan bercakap, latihan anda bagaimana nak masuk bilik tu. Ikuti tips-tips lain yang saya masukkan dalam deskripsi dalam video ni, dalam channel ni saya ada masukkan dalam deskripsi banyak video-video lepas yang telah saya buat. Jadi anda perlu buat latihan berkali-kali, buat latihan dan panggillah, ya, ataupun anda minta seseorang ataupun dua orang jadi panel, sebelum anda pergi temu tugas tu, buat latihan. Contoh soalan, bagi contoh soalan. Contohnya, okey, contoh soalan begini. Apakah yang anda akan lakukan sekiranya seorang pelajar tu tidak mau datang sekolah? Tuan-puan, buatlah latihan tentang tugas-tugas, latihan bertanyakan soalan dan menjawabkan soalan tersebut, berasaskan kepada tugas-tugas pembantu pengurusan murid yang saya letakkan tadi, yang pada awal tadi video ni, ya. Anda buat latihan. Contohnya, bagaimanakah anda, apakah yang anda akan lakukan sekiranya pelajar mengalami masalah, ataupun apakah yang anda akan buat semasa pelajar tidak berdisiplin, misalnya bila pelajar membawa masalah, ataupun apakah yang akan anda lakukan sekiranya pelajar ini bergaduh di sekolah. Of course, anda akan membantu guru disiplin, ya, untuk membentuk pelajar tersebut. Ataupun bila anda membantu cikgu-cikgu memberi taklimat dan sebagainya, banyak lagi tugas-tugasnya, ya. Anda biasakan diri dengan bidang-bidang tugas pembantu pengurusan murid N19 tersebut supaya anda boleh, berkomunikasi dengan lebih berkesan semasa anda temu tugas pula. Dan tipsnya di sini adalah anda perlu nyatakan, sebelum anda ditanya. Nyatakan tentang apakah persediaan yang telah anda buat. Anda telah mengetahui tentang ini, tentang tugas-tugas. Tugas-tugasnya adalah begini. Dan sekiranya saya pegang jawatan ini kelak, saya mampu untuk melaksanakan semua tugas-tugas ini. Begini. Dan bagi situasi, contohnya, sekiranya ada kes buli di sekolah,
Saya akan membantu guru, saya akan bawa guru berbincang dan kami akan berbincang, ya, bawa guru disiplin dan sebagainya, kami akan buat bincang dan saya akan kemukakan satu idea. Idea saya adalah begini. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel Supermatch hari ini, silakan tekan butang subscribe dan juga tekan tombol loceng supaya anda dapat menerima notifikasi bagi video-video yang seterusnya yang saya akan buat naikkan ke dalam channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan saya mendoakan agar semua sentiasa sihat dan fit selalu. Semoga anda juga berjaya dalam apa jua bidang yang anda lakukan. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.